Dan ada isu yang lebih besar lagi daripada itu juga, ialah isu wilayah-wilayah yang cuba untuk merdeka daripada Indonesia pada ketika itu. Maka beliau mengumumkan keterbukaan beliau untuk berdialog dengan kumpulan-kumpulan pemisah. Sehari dua ini ramai yang bertanya tentang kestabilan politik di Syria yang baru beberapa bulan berlaku perubahan pemerintah daripada Bashar Assad kepada pemerintah baru yang dipimpin oleh Ahmad al-Shara. Jadi sebelum kita melihat kestabilan politik Syria ini dari segi potensinya di masa hadapan, ialah kita perlu melihat kepada tiga perubahan seumpama itu yang berlaku dalam sejarah untuk 3 dekad terakhir ini. Yang pertamanya, reformasi di Indonesia yang menjatuhkan Presiden Suharto, kemudian revolusi yang berlaku di Iran pada tahun 1979, dan yang ketiganya adalah revolusi rakyat dalam Arab Spring yang menjatuhkan rejim Hosni Mubarak di Mesir. Dengan perbandingan ini, semoga kita dapat melihat potensi-potensi itu untuk berlaku dalam konteks Syria. Kita mulakan dengan Indonesia. Apabila berlakunya ketidakstabilan politik dan kemelesetan ekonomi yang sangat buruk pada tahun 1997 membawa kepada tahun 1998, maka berlakunya kebangkitan rakyat yang luar biasa di Indonesia yang menjatuhkan Presiden Suharto. Jadi bila mana Presiden Suharto meletakkan jawatan, maka naib presiden ketika itu iaitu B.J. Habibie menggantikan beliau secara automatiknya. Dan B.J. Habibie satu orang tokoh muda sebenarnya yang bukan pun berasal daripada politician ataupun ahli politik sepenuh masa, tapi satu orang teknokrat pakar dalam bidang engineering, pembuat pesawat yang bekerja dengan syarikat di Jerman, belajar juga di Jerman, kemudian dibawa balik ke Indonesia untuk terlibat dalam bidang sains dan teknologi, kemudian diangkat menjadi menteri, dan dalam masa yang singkat sahaja beliau dilantik menjadi naib presiden, orang nombor 2 selepas Presiden Suharto. Jadi bila B.J. Habibie menjadi presiden, perkara pertama yang beliau lakukan iaitu pada hari pertama itu ialah melihat situasi yang berlaku di lapangan, kerana pada ketika itu tunjuk perasaan ataupun protes di kalangan rakyat Indonesia, secara khususnya di Jakarta dan bandar-bandar utama yang lain, berlaku dengan begitu agresif, melibatkan ada yang mengatakan ratusan ribu, bahkan ada yang mengatakan jutaan rakyat yang mengepung bangunan parlimen, bangunan-bangunan utama, sehingga menimbulkan suasana yang tegang di ibu kota Jakarta, sehingga membawa kepada kematian beberapa orang tokoh-tokoh mahasiswa yang terlibat pada ketika itu. Jadi itu yang pertama isunya. Dan yang keduanya juga, Habibie melihat bagaimana ekonomi Indonesia, khususnya kejatuhan nilai rupiah yang jatuh begitu mendadak pada ketika itu, perlu diuruskan dengan segera. Jadi selepas sahaja pada siang harinya beliau mengangkat sumpah sebagai Presiden baru Indonesia, di malam hari beliau akan menyampaikan ucapan sulung sebagai Presiden baru Republik Indonesia. Maka beliau membuat persediaan untuk menurunkan suhu kemarahan rakyat kepada pemerintah Indonesia pada ketika itu dengan mengumumkan beberapa perkara yang melibatkan perubahan-perubahan segera. Pertamanya, B.J. Habibie mengumumkan pembebasan semua tahanan-tahanan politik yang ditahan di bawah pemerintahan Suharto sebelum daripada ini. Dan yang keduanya, beliau mengumumkan himpunan aman ataupun sebarang protes rakyat dibenarkan dalam keadaan tidak merosakkan harta awam. Dan yang ketiganya, beliau mengumumkan kebenaran kepada parti-parti politik untuk ditubuhkan secara bebas. Kerana sebelum ini di bawah pemerintahan Soekarno, parti-parti politik hanya dibenarkan pada 3 sahaja untuk digabungkan ke dalam 3 ini, iaitu yang mana pada jalur kiri, pada anggapan kita parti-parti yang berideologi kiri ataupun disebut berjalur merah, maka mereka bergabung dalam PDIP, Parti Demokratik Indonesia Perjuangan, yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri, anak pada Soekarno. Kemudian parti-parti yang berideologi Islam, maka mereka bergabung di bawah Parti Persatuan Pembangunan, PPP, atau dikenali sebagai Parti Kaabah, yang dipimpin oleh Hamzah Has pada ketika itu. Dan yang ketiganya, itu parti-parti lain, nasionalis dan sebagainya, berhimpun di dalam Golkar yang dipimpin oleh Suharto sendiri ketika itu, yang ketuanya ketika itu Akbar Tanjung. Jadi Habibie mencabut sekatan penubuhan parti ini dengan memberi kebenaran kepada parti-parti politik untuk ditubuhkan. Itu yang pertama dari sudut kebebasan politik atas cubaan beliau untuk meredakan kemarahan rakyat kepada kerajaan pada ketika itu. Yang keduanya dari sudut ekonomi, beliau mengumumkan penggantian Gubernur Bank Pusat Indonesia seumpama Bank Negara Malaysia, yang sebelum ini dilihat sebagai lantikan politik daripada Presiden Suharto, kepada satu lantikan baru, satu orang tokoh yang dianggap bebas, pakar dalam bidang keuangan dan juga ekonomi, yang mana kredibilitinya dan integritinya sangat diketahui oleh masyarakat di Indonesia dan juga di peringkat antarabangsa. Itu 2 isu utama yang beliau selesaikan dalam ucapan beliau pada malam tersebut. Dan ada isu yang lebih besar lagi daripada itu juga, ialah isu wilayah-wilayah yang cuba untuk merdeka daripada Indonesia
Indonesia pada ketika itu, maka beliau mengumumkan keterbukaan beliau untuk berdialog dengan kumpulan-kumpulan pemisah yang cuba untuk merdeka daripada Indonesia itu, secara khususnya daripada Aceh, daripada Kepulauan Maluku, daripada Timor, kemudian yang dinamakan Timor Leste, dan juga daripada Papua, juga beberapa wilayah-wilayah lain yang ada di Indonesia. Jadi pengumuman B.J. Habibie itu sedikit sebanyak telah meredakan kemarahan rakyat. Jadi rakyat yang mana berhimpun berminggu-minggu lamanya sebelum daripada itu untuk menjatuhkan Presiden Soeharto, dan sebahagian besar mereka masih lagi kekal di jalan-jalan raya, di bangunan parlimen dan di ibu kota Jakarta, walaupun Presiden Soeharto telah pun meletakkan jawatan, kerana bagi mereka Habibie adalah daripada rejim yang sama. Jadi mula pulang ke rumah masing-masing apabila Habibie mengumumkan himpunan dibenarkan, dan juga parti politik dibenarkan ditubuhkan, dan tahanan-tahanan politik dibebaskan. Jadi mereka melihat bunga-bunga perubahan yang disebut reformasi tadi telah pun mula terbuka di era B.J. Habibie. Maka sebahagian mereka telah pun pulang ke rumah masing-masing atas kepenatan dan sebagainya. Tetapi sebahagian yang lain masih lagi berada di jalan-jalan raya kerana merasakan bahawa mereka tidak boleh tinggalkan jalan raya, tidak boleh tinggalkan ibu kota, sehinggalah perubahan yang benar-benar akan berlaku. Manakala mata wang Indonesia berlaku perubahan, ada kenaikan bila mana dilantik Governor Bank Pusat yang baru bagaimana yang kita sebutkan tadi. Kemudian selepas daripada itu, B.J. Habibie dihadiri oleh tokoh-tokoh reformasi. Antaranya ialah Profesor Amin Rais adalah pemimpin Muhammadiyah yang dianggap sebagai pemimpin utama yang menggerakkan anak-anak muda dan mahasiswa ketika itu untuk turun ke jalan-jalan raya bagi menjatuhkan Soeharto. Juga dihadiri bersama oleh Gus Dur, iaitu pemimpin Nahdlatul Ulama NU yang kemudiannya menjadi presiden. Kemudian bersama dengan mereka juga Profesor Quraish Shihab, Profesor Harun Nasution, iaitu tokoh akademik atau tokoh agama juga daripada Indonesia, dan beberapa tokoh lain seperti Profesor Dailin Noor dan lain-lain tokoh yang dianggap tokoh reformasi jugalah yang mewakili rakyat, yang berpengaruh di kalangan rakyat ketika itu. Jadi kehadiran mereka bertemu dengan B.J. Habibie menuntut beberapa perkara perubahan segera. Antaranya mereka menuntut yang paling utama ialah pilihan raya diadakan segera. Pemilu, ataupun di Indonesia sebut pemilu, pemilihan umum, diadakan segera dalam masa 3-4 bulan itu bagi memberikan kepada rakyat hak kepada mereka untuk memilih parti untuk memerintah negara. Dan beberapa permintaan lain juga termasuklah menuntut supaya undi untuk memilih presiden itu diberikan terus kepada rakyat untuk mengundinya secara popular vote, berbanding dengan amalan di Indonesia sebelum ini, iaitu presiden dipilih oleh ahli-ahli parlimen di MPR ataupun DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, ataupun di sini disebut sebagai parlimen. Jadi selain daripada perkara yang telah pun diubah oleh B.J. Habibie tadi, dan banyak tuntutan-tuntutan daripada tokoh-tokoh ini diterima oleh Habibie, tapi dalam perkara untuk mengadakan pilihan raya segera tidak disetujui oleh Habibie. Kerana bagi Habibie, Indonesia sebuah negara yang begitu besar dengan negara kepulauan yang pulaunya sahaja dianggarkan sekitar 17,000 buah pulau. Jika pilihan raya diadakan segera dalam tempoh 3 bulan itu, maka parti-parti yang baru ditubuhkan tidak mampu untuk melebar luaskan pengaruh mereka di wilayah-wilayah tersebut disebabkan tempoh yang singkat, wilayah yang besar, dan mereka sebagai parti yang baru yang tidak mempunyai modal yang mencukupi untuk menggerakkan jentera mereka. Maka perubahan tidak akan berlaku, kata Habibie. Pastinya parti Golkar akan kembali memerintah secara majoriti disebabkan penguasaan Golkar yang berluasa di seluruh Indonesia dan penguasaan mereka dalam kerajaan atau pemerintah Indonesia dan keuangan mereka yang besar dan sebagainya. Maka perkara itu tidak diterima segera. Dan yang keduanya dalam konteks untuk memberi undi terus untuk memilih presiden itu kepada rakyat juga tidak segera dilakukan oleh Habibie, kerana bagi B.J. Habibie, rakyat Indonesia walaupun sudah lama terlibat dalam demokrasi, tapi dalam konteks demokrasi yang tidak matang, yang dikongkong dan sebagainya, maka perlukan masa kepada mereka untuk terdidik dengan demokrasi, dengan pendidikan politik dan sebagainya sebelum diberikan hak kepada mereka untuk memberikan undi terus bagi memilih presiden. Maka presiden itu perlu dipilih oleh parlimen sebagaimana amalan-amalan sebelum daripada ini. Itu dari sudut politik. Kemudian jadi sudut yang lebih besar kita sebut tadi, iaitu perkara ketiga yang beliau memberi pendekanan itu ialah isu yang disebut sebagai gerakan pemisah di beberapa wilayah yang cuba untuk berpisah daripada Indonesia, untuk merdeka daripada Indonesia, terutamanya di Aceh juga nak merdeka jadi sebuah negara tersendiri, di Kepulauan Maluku, di Papua dan juga di Timor. Jadi gerakan pemisah ini telah pun terlibat dalam peperangan, konflik bersenjata dengan tentera nasional Indonesia selama berdekad-dekad lamanya, terutamanya di era Soeharto tersebut. Jadi B.J. Habibie menjemput mereka satu kumpulan ke satu kumpulan untuk berdialog dengan beliau secara terbuka, untuk mendengar apakah keperluan mereka, apakah tuntutan mereka dan kehendak mereka. Maka bila satu kumpulan hadir berdialog dengan Habibie, maka kumpulan yang lain merasakan bahawa akan tiba masanya mereka pula akan dilayan sedemikian rupa juga oleh Habibie. Maka gerakan penentangan di wilayah-wilayah tersebut mula mereda ataupun sedikit menurun suhunya berbanding tahun-tahun sebelum daripada itu. Kalau tidak, Indonesia itu berada pada tahap yang bahaya sehingga
sehingga sebahagian cendekiawan menyebutkan istilahnya adalah Balkanism. Balkanism ni dengan makna negara itu boleh berpecah menjadi banyak negara-negara baru bila mana wilayah-wilayah ini berjaya kepada tuntutan mereka untuk merdeka daripada Indonesia, membentuk negara-negara yang baru. Jadi Habibie meneruskan dialog itu yang pertama. Kemudian selesai dialog-dialog ini, beliau melihat satu keperluan yang terdesak adalah untuk membuat satu referendum di Timur Timur, yang mana bagi sebahagian orang Indonesia menganggap itulah satu pengkhianatan kepada negara bila dibenarkan referendum dilakukan. Tapi bagi Habibie, untuk menyelamatkan wilayah-wilayah lain yang ada di Indonesia, maka sesuatu harus dimulakan, dan beliau juga menerima tekanan daripada peringkat antarabangsa, daripada negara-negara barat, negara jiran, Australia, PBB dan sebagainya, supaya diberikan hak kepada rakyat Timur Timur itu untuk menyatakan sikap mereka untuk kekal di dalam Indonesia ataupun merdeka daripada Indonesia. Maka bila mana Timor Leste ataupun Timur Timur itu diadakan referendum, maka keputusannya rakyat memilih untuk merdeka daripada Indonesia. Bila Timur Timur merdeka dan membentuk sebuah negara baru disebut sebagai Timor Leste, maka wilayah-wilayah yang lain juga mula merasakan akan tiba giliran mereka pula akan mendapat hak untuk referendum. Maka mereka pun segera menurunkan suhu konflik mereka dengan tentera Indonesia, dan pemberontakan bersenjata juga berlaku dalam tahap yang minima, dan di setengah tempat tidak lagi berlaku pemberontakan bersenjata kerana kepercayaan mereka kepada pemerintahan baru yang akan memberi perubahan kepada wilayah mereka. Tetapi akhirnya sehinggalah ke hari ini, hampir 30 tahun dah peristiwa itu yang berlaku pada tahun 1998, tidak ada lagi wilayah-wilayah di Indonesia yang merdeka daripada Indonesia. Mereka hanya terlepas Timur Timur, tetapi Aceh, Papua, Maluku dan sebagainya kekal bersama dengan Indonesia sampai ke hari ini. Itu yang berlaku di Indonesia. Dan reformasi ataupun revolusi rakyat yang berlaku di Indonesia itu bertahan sehinggalah selepas Habibie, maka naik pemerintah baru Gus Dur, kemudian digantikan oleh Megawati, kemudian digantikan oleh presiden seterusnya Susilo Bambang Yudhoyono, dan di penggal kedua Susilo barulah beliau mengubah perlembagaan Indonesia itu, undang-undang tubuh Indonesia itu, dengan memberikan hak kepada rakyat untuk mengundi terus presiden mereka. Maka penggal kedua, kemudian zaman Jokowi selama 2 penggal, dan yang terbaru zaman Prabowo, maka rakyat diberi hak untuk mengundi terus. Jadi Indonesia stabil politiknya berbanding era yang lalu, dan ekonomi juga berlaku perkembangan dan sebagainya. Kita hanya membincangkan dari sudut kestabilan politik, tidak yang lain. Jadi itu situasi di Indonesia. Kalau kita lihat pula di Mesir, Mursi ataupun gerakan rakyat pada Arab Spring itu telah berjaya menjatuhkan Hosni Mubarak Januari tahun 2011. Kemudian setahun berikutnya terus diadakan pilihan raya, dan secara mudahnya difahami bahawa ia dimenangi oleh parti yang ditubuhkan oleh Ikhwan Muslimin ataupun Muslim Brotherhood, FGP ketika itu, dan tokoh mereka Dr. Mohamed Mursi diangkat menjadi presiden. Mursi memerintah hanya setahun, kemudian digulingkan. Dalam konteks tahun itu di Mesir beza dengan di Indonesia kerana Ikhwan ataupun Mursi itu sendiri yang lama dianggap oleh Barat sebagai gerakan teroris, cuba untuk menunjukkan mereka adalah demokrat yang sebenar-benarnya dengan memberikan kebenaran, membuka demokrasi seluas-luasnya sebagaimana yang dikehendaki oleh ramai. Media-media tidak diganggu langsung. Daripada 12 media yang ada di Mesir pada ketika itu, hanya satu saja yang pro kepada pemerintah. Selebihnya lagi 11 hari ke hari menyiarkan berita-berita yang memburukkan pemerintah. Kemudian pelbagai kebebasan-kebebasan lain lagi diberikan kepada mereka. Kemudian di peringkat tentera pula, tentera tidak diubah, hanya ditukar generalnya saja, daripada Jeneral Muhammad Tantawi ditukar kepada timbalannya pada ketika itu, iaitu Jeneral Abdul Fattah Sisi untuk menggantikan beliau. Tetapi kebenaran yang diberikan ini dalam keadaan demokrasi itu dibenarkan, dan birokrat atau peringkat pejabat-pejabat kerajaan itu tidak diganggu gugat, maka akhir sekali membawa kepada duri dalam daging, yang mana mereka menjadi deep state yang mengganggu gugat pemerintahan Mursi, bahkan memburuk-burukkan pemerintahan Mursi pada perkara yang tidak berlaku, berakhir dengan cengkaman presiden atau pemerintahan eksekutif itu tidak kuat terhadap pentadbiran kerajaan Mesir. Berakhir dengan genap setahun saja pemerintahan dia, beliau telah pun dijatuhkan oleh pihak tentera, dimulakan dengan himpunan-himpunan rakyat di atas nama Tamarut, yang mana himpunan itu memang dirancang oleh pihak yang mahu menggulingkan beliau, tetapi turut disokong oleh rakyat yang sebahagiannya termakan dengan apa yang disebut sebagai fitnah-fitnah media yang terlalu terbuka kerana bahawa Ikhwan ataupun Mursi tidak mahu dianggap sebagai tidak demokratik bagaimana tuduhan yang diberikan kepada gerakan Ikhwan sebelum daripada ini. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, bagaimana cengkaman beliau kepada jabatan-jabatan kerajaan yang tidak berlaku, menyebabkan akhir sekali berlakulah sabotaj yang begitu banyak kepada pemerintahan beliau, termasuklah elektrik yang selalu tidak ada, air. Kemudian untuk minggu-minggu akhir sebelum kejatuhan Mursi itu, petrol pump yang ada di seluruh Mesir itu kebanyakannya ditutup berbanding yang dibuka, disebabkan ketiadaan minyak, petrol tidak ada, diesel tidak ada, menyebabkan kenderaan terpaksa beratur berkilo-kilometer, mendatangkan kemarahan rakyat. Walaupun perkara itu bukan perkara yang sebenarnya, ia adalah sabotaj disebabkan mereka tidak menguasai sektor pemerintah. Itu yang kedua.
Dan yang ketiganya di Iran. Iran bila mana mereka ubah kerajaan pada tahun 1979, mereka mengubah terus segala-galanya, iaitu dengan tenteranya, mereka hapuskan dan mereka wujudkan tentera mereka sendiri, dimulakan dengan tentera pengawal revolusi dan juga sektor-sektor yang lain. Mereka mengambil alih sepenuhnya pentadbiran kerajaan, tukar terus birokrat pemerintah Shah Reza Pahlavi sebelum daripada itu dan menguasai sepenuhnya, sama ada secara dilihat autokratiknya ataupun secara bersenjatanya, mereka menguasai pemerintah tersebut. Maka kalau kita lihat di sini, versi yang berlaku di Iran itu bertahan daripada 79 sampai ke hari ini. Rejim yang lama tidak mampu untuk mengganggu-gugat ataupun menjatuhkan pemerintahan baru tersebut, termasuklah dengan bantuan-bantuan daripada kuasa besar Amerika dan sebagainya, pun tidak mampu untuk menjatuhkan mereka. Begitu juga di Indonesia tadi, reformasi itu berjaya bertahan, politiknya berjaya stabil dan demokrasinya hari ke hari semakin terbuka, walaupun version yang dibawa oleh Indonesia itu versi yang berbeza dengan apa yang dibawa oleh Iran. Manakala apa yang berlaku di Mesir tadi, mereka cuba untuk menuruti kehendak rakyat, melayan persepsi masyarakat antarabangsa terhadap Ikhwan, berakhir dengan keterbukaan mereka itu menyebabkan mereka dikhianati dan mereka dijatuhkan. Jadi bagaimana pula dengan Syria? Syria yang baru beberapa bulan berlaku perubahan ini, kalau kita lihat memang pemerintah yang lama secara rasminya kolaps sepenuhnya, sama ada di peringkat pemerintahnya ataupun di peringkat ketenteraannya yang memang terus meninggalkan kem-kem mereka, aset-aset ketenteraan mereka, kemudian dipenuhi oleh pihak pemerintah baru. Tetapi kita tidak pasti bagaimana langkah-langkah seterusnya oleh pemerintahan Ahmad Al-Shara ini boleh menarik rakyat untuk bersama dengan mereka, satu perkara. Yang keduanya ialah bagaimana mereka nak menstabilkan politik itu dalam konteks mewujudkan suasana puas hati di kalangan kelompok-kelompok yang bergolak, terutamanya minoriti-minoriti, termasuklah di kalangan pemerintah yang lama, yang mana suku mereka ataupun etnik mereka ataupun mazhab mereka yang masih lagi kelompok yang besar di wilayah-wilayah tertentu, walaupun minoriti dalam konteks yang besar, kelompok Kurdis dan sebagainya. Jadi bagaimana nak mewujudkan suasana puas hati itu sebagaimana Habibie wujudkan di Aceh, di Papua, Irian Jaya, Maluku dan Timor Leste tadi. Walaupun tidak sepenuhnya ada kesamaan, tapi ada politiknya di situ yang mungkin boleh dipelajari oleh semua pihak. Jadi kalau Ahmad Al-Shara ini berjaya menguruskan kelompok-kelompok minoriti ini yang juga majoriti di wilayah mereka, yang juga ada pengaruh tersendiri dalam menyumbang kestabilan ataupun ketidakstabilan di wilayah-wilayah tersebut, maka beliau boleh bertahan. Itu perkara yang pertama. Dan yang keduanya, bagaimana beliau menguruskan ekonomi, khususnya persepsi antarabangsa terhadap kebebasan ekonomi, kebebasan politik dan sebagainya, menyebabkan akan datangnya pelabur-pelabur daripada luar, akan menyebabkan berlakunya international trade yang begitu giat, yang akhir sekali akan memberikan kemakmuran ekonomi setempat kepada rakyat tempatan. Maka kerajaan ini ataupun perubahan yang mereka lakukan itu akan berlaku dengan stabil. Begitu juga dalam hal demokrasi yang kita sebutkan tadi, jika beliau melayan sepenuhnya kehendak-kehendak barat ataupun kehendak-kehendak mereka yang bersama dengan pemerintah sepenuhnya, ataupun mereka tidak melayan sepenuhnya, semua perkara itu adalah bergantung kepada situasi yang ada di Syria ketika ini, di mana keutamaan keperluan rakyat yang perlu beliau penuhi dan di mana ruang-ruang yang beliau gunakan untuk menstabilkan negara, mewujudkan satu institusi yang kuat dan membangunkan ekonomi yang kesannya direct pergi kepada rakyat dan juga kepada negara. Semua itu boleh dipelajari daripada revolusi, reformasi ataupun perubahan drastik yang berlaku di 3 negara yang kita sebutkan tadi. Jadi kita yang tidak terlibat ini secara langsung dengan konflik yang berlaku di tempat mereka boleh belajar perkara ini, walaupun tidak berlaku perubahan kerajaan secara drastik. Nak tak nak, dalam konteks Malaysia yang sejak tahun 2018 telah berlaku perubahan kerajaan, pastinya halangan-halangan perubahan itu tetap berlaku di mana-mana negara, khususnya tuntutan-tuntutan daripada pelbagai kelompok yang pelbagai, yang mana kita perlu pelajari bahawa kestabilan politik adalah perkara utama dalam sesebuah negara. Bila mana kestabilan politik tidak ada, berlakulah perpecahan sesama masyarakat, kemudian sehinggalah membawa kepada gerakan bersenjata dan sebagainya, maka rosak negara tersebut. Maka kita tidak lagi boleh bercakap tentang kestabilan politik, pembangunan negara ataupun pembangunan ekonomi negara ataupun rakyat. Masa ketika itu tidak lagi boleh berlaku. Jadi perkara sebeginilah perlu kita pelajari untuk kita lebih sabar, untuk kita lebih rasional, untuk kita lebih membantu dalam konteks membina negara, walaupun kita bukan di pihak yang berada di peringkat pentadbiran. Kerana apa? Kerana negara ini milik kita semua, bukan milik parti pemerintah, bukan milik parti pembangkang, bukan milik tokoh-tokoh yang tertentu, tapi milik kita bersama yang menjadi tanggungjawab kita bersama untuk membangunkannya, untuk mengamankannya dan untuk memakmurkannya.